ولشيوخنا خصوصا لشيخنا الشيخ زكريا بن هادي المعروف ولأصولنا ولذريتنا وللمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sambung kitab Sulam Mufiqah, iaitu tangga ilmu fiqah, muka surat Jawi, muka surat 20, Rumi 19. Boleh siapa nak baca tu? Pada hujung ni pula. Ini macam ni, coklat. Siwak artinya bersuci, yaitu dengan menggunakan sesuatu yang keras untuk membersihkan gigi, buat menghilangkan bau mulut dan seumpamanya. Okey, baca. Masuk. Bersugi adalah sunat hukumnya pada tiap-tiap hal dan sunat muakkadnya bersugi terkala mengambil wudu dan tayamum dan ketika hendak sembahyang sama ada fardu ataupun sunat, sebelum tiap-tiap hendak takbiratul ihram dan ketika hendak membaca Al-Quran dan hadis Nabawi, dan ketika berubah mulut atau baunya, dan ketika hendak tidur dan bangun daripadanya, dan ketika selepas makan, dan ketika gigi kekuningan. Kemudian juga disunatkan mencungkil gigi daripada sisa-sisa makanan yang terlekat di celahnya. Okey dah. Surahnya baca. Dan yang afdal dijadikan alat suci itu ialah kayu Arab. Arab, sejenis kayu suci tumbuhnya di negeri Arab. Kemudian pelepah tamar rumah, kemudian kayu zaitun, kemudian kayu-kayu yang rasanya pedas dan yang berbau wangi, atau sebarang kayu atau benda-benda yang kesat dan boleh juga menggunakan bulu suci yang suci. Dan suci itu sebagiannya daripada sunat wudu, dan sebabnya itu di antara kedua belah tangan dan juga atau kaum yang pertama dan makhluk suci bagi orang yang berpuasa sama ada fardu atau sunat selepas memperinci matahari, tetapi iman amali membuang Pendam. dapat tidak mampu sama sekali sama ada dalam dulu memperinci matahari atau kemudian. Okey, di sini kalau kita perhati apa yang dibagi tahu dekat sini semua adalah tempat-tempat bersugi. Nah, waktu kita bersugi. Yang ni kita nak tahu lebih jelas, kita kena buat amal praktikal baru kita nampak benda ni. Sebab bersugi ni bukan hanya pengetahuan, tetapi dia adalah amali setiap hari. Kalau hanya pengetahuan, rugilah kita. Rugi. Sebab bersugi ni, dia pernah terjadi satu kisah pada zaman sahabat, yang mana sahabat ni waktu tu mereka ni berperang dengan orang kafir. Ada terjadi. Saya tak nak tengok lagi kitab ni. Jadi kisah dia saya demo pakat orang kata pun mesyuarat macam mana kita nak perang dengan orang kafir ni. Kita ni bekal pun dah habis. Makanan dah unta berapa ekor dah tumbang. Sebab makanan habis. Tak ada makanan. Sebab waktu tu memang habis bekal sangat lah. Sampai dia kata tak boleh kita melih unta semua ni. Kalau melih unta lagi kita nak balik nanti, kita tak ada barang tunggangan, barang kita macam mana pula, jadi mudarat pada kita pula. Dia bagi dia siap naik kumpah. Macam ni bagi dia siap. Boleh tak potong. Bagi apa ini. Okey lah. Lepas tu bila mereka usyur mesyuarat, mereka kata macam mana kita nak buat ni. Mereka kata ni bukan masalah makanan tak cukup ni.
di masalah apa, Sayyidina Umar dia punya agama dia punya kuat. Fikiran dia tu, dia akan nampak ada benda yang kita tak buat lagi di segi amalan sunnah Rasulullah SAW. Mesti ada sebab agama kita tak sempurna, yang tu bantuan Allah tak main lagi. Dia kita ada kelaparan sangat, bantuan Allah tak main. Bukan saja-saja tak main, sebab ada benda kekurangan yang kita belum buat Allah suka lagi. Ada benda yang kita buat Allah tak suka lagi kita. Lepas tu semua mesyuarat dia berkata ada satu benda yang kita tak amal. Satu lagi apa dia? Nama dia bersugi. Waktu tu dia semua pakat kata semua kita api cari kayu bersugi. Sedangkan Arab senang kayu mereka. Yang ni pun ranting-ranting pokok yang ni. Pokok ni, pokok Arab ni ranting-ranting ni macam banyak. Semua pakat-pakat pokok semua pakat ambil. Lepas tamar lah, tanah macam-macam kayu mereka ambil daripada orang Arab dia pandai. Kebetulan waktu tu ada orang Arab yang orang daripada Yahudi tengok. Mereka ada perisik mata-mata dia. Mata-mata tengok, ish, awak orang Islam pakai asah gigi mereka ni. Mereka tak tahu dia bersugi. Tapi mereka tengok orang Islam ni, dia ambil kayu, dia tonyong gigi. Mereka kata orang Islam duk tengok asah gigi. Kita asah parang ya. Ini sampai asah gigi. Wey, agak-agak kita boleh menang kan mereka ni. Jadi timbul kegerunan pada hati orang kafir waktu tu. Sampai mereka waktu tu yang duduk nunggu masa yang sesuai untuk menyerang orang Islam, patah balik. Mereka kata orang Islam basah gigi nak lawan kita. Kita takat parang, mereka tak takut lah. Allah campakkan rasa gerun. Dan kali Allah Ta'ala timbulkan kemenangan pada orang Islam. Lepas tu sempurna lah. Macam mana yang dalam cerita tu. Tapi nak bagi tahu sugi ni satu amalan daripada sunnah Rasulullah SAW, yang mana kalau kita buat manfaat dia sangat banyak. Benda ni kalau kita cerita, contoh kita kata bersugi orang kata apa, mencegahkan otak ada. Satu lagi, sugi memudahkan kita untuk mengucap kalimah syahadah di akhir hayat kita. Bersugi ni antara dia menguatkan gigi, menguatkan gusi. Satu lagi, bersugi juga menghilangkan balgam. Balgam ni kehak. Banyak kelebihan bersugi. Jadi bersugi ni yang penting sekali. Ambil lah orang lelaki, ambil lah sugi. Ambil lah satu. Okey lah, kita bagi tahu dulu cara bersugi lah. Dalam kitab ni dia tak bagi tahu detail. Dalam kitab Fathul Qarib dia ada bagi tahu. Okey. Ambil satu. Apalah dia pakai saya ni. Ada. Bersugi ni dia bukan hanya kita jumpa kayu sugi yang kita boleh sugi dah. Di antara kelebihan bersugi yang saya pernah baca, seorang yang semayang cara bersugi itu lebih baik daripada 7 kali orang semayang dengan tanpa bersugi. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, sungguh aku akan wajibkan pada umatku untuk bersugi. Jadi kalau benda ni taklah menyusahkan umatku, sungguh aku akan mewajibkan umatku untuk bersugi. Jadi benda ni kalau Rasulullah ni dia faham umat kita ni bukan semua mampu buat. Tapi ada setengah mazhab dia punya wajib bersugi. Hukum wajib kita ni masih dalam keadaan sunat, dan satu lagi sunat sangat dituntut. Sunat muakkad nama dia. Okey, kita baca dalam kitab lah. Kita baca dalam kitab. Sugi iaitu dengan menggunakan sesuatu yang keras untuk membersihkan gigi, buat menghilangkan bau mulut dan seumpamanya. Jadi sugi ni ada faedah dia tertentu. Itu dalam hikmat sugi ni, kalau kita pernah dengar penjelasan daripada ustaz-ustaz, dia panjang dia boleh guna sejengkal ataupun semampu kita boleh pegang lah. Dan pendek dia tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada kali kelingking ni. Jari kelingking kita ni. Jari apa? Jari kelingking. Sebab dalam hikmat daripada sugi ni, ada hikmat dia apa dia, bila kita gosok dia punya gigi kita ni, sebenarnya kotoran-kotoran tu dia terkumpul dekat akak dia ni, dekat bawah ni. Hikmat dia.
memang kita bersugi kat sini, tapi dia menyedut tu, dia kumpul dekat bawah ni. Itu kita tak disunahkan untuk guna. Bila sampai tahap sependek ni, suruh kita buang. Sebab yang tinggal tu bukan bersih lagi dah. Kotoran. Dia memang unik sikit ni, sugi ni. Bila kita sugi tu, dia akan simpan kotoran ni turun dekat sini. Dekat bawah tu ada perasan hitam ni kat bawah ni. Okey, kayu sugi ni kita boleh guna di antara dia yang masyhur ini kayu arak. Allahu akbar. Kayu arak. Kuat. Kayu arak yang kedua, biasa kita dengar kayu zaitun ni. Kayu zaitun ni dia bulu lembut sikit. Kayu arak. Satu lagi kita dengar macam tadi dia beritahu pelepah tamar. Kalau kita tengok dekat pokok nyok kita ni ada boleh buat yang orang panggil apa, kerih tu. Orang panggil apa? Linking tu. Kita cabut tu, tengok ujung tu kita kotok-kotok jadi berbulu macam ni. Tapi dia ada getah-getah sikit. Waktu zaman saya duduk mengaji tu, pakat semangat lah. Sugi dah hilang, semua tak ada. Kedai jauh, ambil pokok surau tu. Banyak ambil akar-akar, sugi. Akar-akar lagi dia jadi hancur sikit kan. Sugi. Orang kata apa, semangat waktu tu nak amal sunnah. Kita pula pertama kali seumur hidup, waktu pertama kali ni dia syok lain. Dia nak try semua. Apa boleh jadi bulu kita try. Tapi yang tu yang tahu pun, yang lain tu tak tahulah. Kalau serai bulu lain. Jadi kita baca kat sini. Yang pertama dia kata bersugi ni adalah sunnah hukum dia. Sunnah ni kalau buat dapat pahala, kalau kita tinggal rugi kita kena rasa. Dan berlaku dia pada semua keadaan. Dan ada satu lagi hukum dia sangat-sangat dituntut. Sunat muakkad ni maksudnya dia sunat tapi sangat-sangat dituntut. Kalau boleh tu paksakan diri kita. Sangat-sangat dituntut. Okey. Bila waktu kita dituntut? Pertama, waktu kita nak ambil uduk. Jadi sebelum kita nak ambil uduk yang masuk muka tu, kalau kita tengok, kalau perasan, kalau kita pergi tengok tempat masjid India ke, kadang-kadang bersugi tu bertemu. Ada tempat uduk mereka. Mereka ni jaga benda ni. Mereka uduk. Kadang-kadang uduk. Kadang-kadang kalau saya pernah pergi dekat Pakistan, India tu, memang dekat tempat uduk mereka sediakan. Kadang-kadang tu memang untuk umum. Ini main. Kita tengok macam tak geli lah. Tapi ada rata-rata tu semua bawa lah. Tu kadang-kadang kita tertinggal sat tengok mana tu video. Orang tu duduk kenyal. Jadi satu amalan lah tu. Jadi benda tu kita tak pelik lah. Kalau saya bagi tahu ni, kalau pergi sana nanti tak pelik lah. Jangan duk nyepok pula, weh. Janganlah, kita pergi tempat orang ikutlah. Waktu sebelum kita wuduk tu, sebelum kita nak berwuduk tu, kunyih dulu, nak komok dulu, baru kita ambil wuduk. Sebelum tayamum, macam tu juga. Kalau kita dah memang penyakit ataupun kita di satu tempat, tayamum ni biasanya kita kalau orang Malaysia ni macam tayamum untuk apa? Untuk macam kaki lah, kita ada tangan kita kan kena patah ke, kena balut ke, kadang-kadang kita tayamum. Tapi kalau Malaysia lah rata-rata tayamum tu sebab sakit. Kalau saja-saja tayamum ni susah sebab sini semua kaya, air banyak. Ketika hendak semayang sama ada fardu atau sunat. Ni sunat juga. Contoh kita dah ambil uduk. Sebelum ambil uduk kita sugi sekali. Lepas tu bila kita masuk dalam saf nak semayang sunat, biasa duduk sini, sugi lagi. Lepas tu semayang sunat. Semayang sunat dari masjid, sugi lagi. Sebab sunat dengan yang dituntut, sangat-sangat dituntut. Lepas tu, dia kata bila pula? Sebelum tiap-tiap kali hendak takbiratul ihram. Lepas habis main sunat tu, kita contoh main tarawih. 2 rakaat. Setiap 2 rakaat tu kita nak bangun, kita sugi. Saya pernah jumpa orang jenis macam ni. Setiap 2 rakaat kita tengok sugi. Tambah-tambah dia tahajud malam-malam. Pernah juga saya perasan. Dia tahajud dia, Allah Akbar, dah bagi salam, bangun, sugi dulu. Takbir lagi. Sujud habis bagi salam, sugi lagi.
Jin. Jadi kita tengok ada orang jenis tu yang buat macam tu. Dan lagi ketika hendak membaca Quran. Sebelum baca Quran ada lagi. Yang ni biasanya budak-budak tahfiz lah, yang budak tahfiz. Biasa kat sini tak buat lagi. Biasa benda ni amalkan banyak-banyak budak tahfiz. Kita pun ada juga kalau yang ni faham. Masalah benda ni orang tak faham banyak. Sebab benda tu rasa macam benda luar, orang kata benda asing. Kalau tengok dia buat kerak sangat ni, apa rezeki kerak sangat ni. Kan? Macam tak ada benda lain nak isak kayu tu. Kita orang kampung kita ni geli. Setengah orang tu macam-macam ingin tablik masuk surau, kadang-kadang mereka tertinggal tempat wudu. Kadang orang tak suka dengan tablik ni, dia marah, dia kata apa pun ngotok tinggal kayu, kadang-kadang sampai terapung mata kolah. Dia pun rasa macam geli kayu sugi tu. Dia jadi macam lebih jijik daripada taik ni. Kalau ada taik lembu seketul itu, dia pun boleh tengok lagi. Tapi kalau ada sugi sebatang tu, dia pun tak boleh tengok tau. Dia jadi macam mendidih ayat tau. Dia kata tak boleh ni. Kadang-kadang masalah jugalah, kan mereka pun kena besar awal juga. Biasanya orang kata apa, pengurusi ataupun orang yang kampung tu besar lah. Dekat orang yang nak suruh jemaah ni jaga kebersihan. Tu kayu sugi jangan ubiak macam tu. Sebab banyak dah terjadi. Sebab macam tu orang kampung dia tak diterima tabligh. Bahaya juga benda tu. Jadi kadang-kadang benda ni bagi kita tak ada masalah, tapi orang lain tengok tu. Tama-tama duduk dalam pakit ni pun orang tengok geli. Tapi yang nampak benda ni bukan manusia, syaitan, jin, iblis. Yang nampak nur dia. Ni kadang-kadang kalau kita yang sugi kita beli, yang macam kita baru beli, dengan sugi yang kita pakai, dia lain warna dia. Dan waktu orang kena rasuk ke, kita cucuk dekat ujung jari sikit je, jerit. Rasa macam kena cucuk jarum. Sebab yang benda yang kita pakai ni tu power lebih. Dia ada nur. Setiap kita calik ni, nur. Setiap kali ni nur, dia makin tebal. Hidup. Sebab sunnah ni adalah kehidupan Rasulullah. Seolah-olah macam kita menghidupkan balik sunnah ni, macam kita hidupkan hidup Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah ni masih hidup bersama kita. Walaupun dia dah mati, walaupun Rasulullah dah meninggal dunia lah bahasa kita lah kan. Tapi sebenarnya bahasa hormat dia bukan meninggal dunia, dia pindah tempat. Dia pindah ke alam lain, hidup juga. Macam benda ni sebenarnya kita seolah-olah macam bersama Rasulullah. Tapi kita tak nampak benda tu. Itu kalau ada benda ni, tapi mana-mana tempat yang ada sihir kuat ke, ditebuh dalam ni, orang lain semua akan mabuk, pening. Sebab kuat sangat sihir, kita tak rasa apa. Seolah-olah kita ni dipakai dengan mahkota ataupun sinaran daripada ni. Dia jadi senjata untuk kita dengan alam. Tapi dengan alam manusia orang nampak jijik. Memang betul. Rasulullah kata kamu belajarlah, berzikirlah sampai orang kata gila. Maksudnya rajin sangat berzikir ni sampai tak ada masa nak sembang. Mengaji sungguh tak ada masa nak makan, duduk repot dengan kami. Sampai orang kata dia ni gila betul. Rasulullah ada bagi kita dalam hadis, berzikirlah kamu sampai orang kata gila. Maksudnya orang kata gila tu berarti kita baru dapat pangkat kita ni beramal bersungguh-sungguh. Baru dapat pangkat level sungguh-sungguh. Lagi orang kata hang baik sungguh, hang rajin lepak kami, ngaji elok. Yang tu belum dapat lagi. Jadi bukan kita cari benda tu, bukan. Dia akan main sendiri benda tu. Okey, lepas tu dia kata kalau kita nak baca hadis Nabawi, setiap kali baca hadis, yang ni untuk orang menuntut ilmu lah. Biasanya kita menuntut ilmu. Ataupun kita mengaji dekat surau ke masjid ke yang untuk guru baca hadis kan. Jenis buku, contohnya kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, apa lagi kitab yang orang pakai ni Arba'in, kitab hadis Arba'in, hadis 40. Banyak masuk dalam surau-surau masjid. Kalau kita belajar kitab tu, siap. Sugi, lepas tu baca. Sugi, baca. Ketika berubah bau mulut, yang ni biasanya kalau berubah bau mulut ni waktu kita tidur. Kita tidur tengah hari ke, bangun-bangun tu sejam dah tidur, tu boleh. Sugi tu biasanya kita pakai lebih yakin dengan ubat gigi daripada sugi ni. Kalau sugi sekali 10 kali sugi pun kalau tak kena sari ubat gigi, rasa macam tak bersih gigi. Sebab apa kita rasa macam tu? Sebab daripada kecil kita dididik macam tu. Mak ayah kita pun dididik macam tu. Doktor pun didik kita macam tu. Kalau kita duduk dengan Rasulullah, kalau umur kita sempat dengan Rasulullah, kita jadi terbalik pula. Kalau tak bersugi, rasa macam tak gosok gigi.
Kan? Walaupun ubat gigi habis satu hari. Rajin yang masuk gigi. Tapi tak bersugi tu rasa macam tak bersih gigi. Dia akan terbalik je macam tu. Dia nampak sunnah tu nombor 1. Dan dia nampak nombor yang last kali tu last kali tu apa dia? Bergigi, ubat gigi. Bukan saya nak pelekehkan ubat gigi bergigi lah. Tapi nak bagi tahu sebenar-benarnya hakikat yang sebenar tu adalah lebih utama sesugi. Sebab apa bersugi tu jadi utama? Sebab ada kaitan dengan tubuh Rasulullah. Apa saja yang bentuk ada kaitan dengan tubuh Rasulullah, benda tu akan ada nilai. Bukan dunia saja nilai, akhirat lebih lagi nilai. Yang lain lagi, jika hendak tidur, kalau kita nak tidur pun disunah sangat-sangat bersugi. Bangun tidur, lagilah. Selepas makan, lepas makan bersugi dulu. Kalau kita boleh buat satu jenis, orang kata apa, kalau kita lah, insya-Allah kalau Allah bagi kekuatan kepada kita, boleh buat satu suasana. Saya pernah jumpa juga belah-belah KL, mereka sediakan sugi untuk budak-budak macam kecil ni. Satu sugi, satu buruh gigi. Maksudnya ajak sugi dulu, lepas tu baru pakai buruh gigi dua-dua, dan serentak 2 masa tu buat dua-dua. Saya pernah jumpa orang buat macam tu. Dan kalau kita dapat budayakan benda tu, kita bawa masuk dalam keluarga kita kan, sikit-sikit kan. Kira standby di tempat buruh gigi tu ada 2. Buruh gigi, ubat gigi. Dan satu lagi, kita cuba buat suasana. Tapi ni kalau kalau miswak ni makruh lah. Kalau berkongsi, kongsi di makruh. Tapi kalau macam buruh gigi ni, kalau kita boleh buat suasana macam, dia hanya sikat gigi kan, tapi kalau kita boleh, ada satu keluarga saya pernah tengok, dia punya satu keluarga tu satu buruh gigi. Kira semua adik-beradik pakai benda yang sama. Macam orang kata apa, macam pakai buruh baju. Buruh baju kan. Tapi yang tu masing-masing kot. Kita lah ni dia ajak macam tu. Kalau tengok kalau adik-beradik pegang hak kita, marah lah. So macam geli sangat-sangat kan. Tapi kalau orang yang susah, mereka boleh kongsi tu. Mereka jadi, adik-beradik tu jadi macam tak berkira. Mana-mana sama ya. Pakat lah sama-sama. Aku saya dah salah aku paham pula, ambil aku pula. Dia jadi boleh buat macam tu. Boleh bukan tak boleh. Sebab apa benda tu boleh wujud? Sebab main daripada ni lah, mak ayah lah, pemimpin. Dan lagi dia kata, disunatkan juga mencungkil gigi daripada sisa-sisa makanan yang terlekat di celahnya. Dekat rumah biasa-biasa kita ada kan, kadang-kadang kita duduk ingat betul orang kata apa, lemah syawat. Cungkil gigi dengan lepas makan. Macam-macam lah. Tapi kalau di sini yang kita mengaji sekarang ni, sunnah. Jadi kita tambah-tambah baru lepas makan daging korban ya. Daging-daging lembu lah, Allah melekat tu. Itu sunnah kita cungkil gigi. Dan afdal dijadikan alat bersugi. Ni baru dia bagi tahu macam mana cara dia. Kita baca lah. Bersugi pertama kayu arak. Ni kayu arak ni yang kita dah tengok ni, kita pegang tu. Itu nama dia kayu arak. Pelepah kurma ni tak ada, saya pun tak pernah tengok ni. Kemudian kayu zaitun. Kayu zaitun ni macam saya ni, dia warna hitam. Lepas tu kalau kita lembutkan bulu dia halus-halus. Halus, lembut. Yang seterusnya kayu yang rasanya pedas. Apa dia kayu rasa pedas? Kayu yang berbau wangi. Kayu gaharu ada. Mana buat siwak? Cendana, macam mana buat siwak? Sebarang kayu atau benda-benda yang kesat pun boleh. Boleh juga menggunakan buruh gigi yang suci. Jadi kalau kita guna buruh gigi ni, kita kena niat lah. Kalau kita tak niat, dia tak jadi sugi. Dia tak jadi sugi. Niat, kita sugi ke bersuh gigi pun, kita niat, ya Allah, aku niat ni, aku niat mengikut sunnah. Kena niat aku ikut sunnah. Aku buat ni kerana aku ikut Rasulullah. Maksudnya kita niat beramal seperti Rasulullah. Kalau kita gosok hanya bagi adat dia, tak dapat pahala, rugi. Ingat kita niat ni aku ikut sunnah Rasulullah. Walaupun pakai buruh gigi.
Ha? Antara gigi ada gusi ya. Itu pun dapat juga, dia dapat pahala ya. Tapi kelebihan tu tak ada, sebab setiap kayu yang kita pakai ni dia ada kelebihan khusus pada kayu tu. Kelebihan kayu tak lain, kelebihan pahala pula lain. Kalau kita tak ada gigi, kita tak dapat kelebihan kayu tu, tapi kita dapat pahala sunnah tu. Pahala mengikut sunnah sugi tu. Dia lain tau, pahala sunnah dengan kelebihan bersugi tu lain. Contoh kalau kita terdesak sangat-sangat, tak ada apa, kita hanya isyarat macam ni sekali calik tapi kena benda yang kesat jari tak ni, pakai baju kain. Ada pendapat ulama mengatakan jari pun boleh, tapi itu melemah. Yang kita selalu pakai ni kain, benda yang kesat. Contoh dalam sembahyang lupa, kita gerak tangan sikit yang dia dah jadi dah dapat dah pahala. Dia tak dapat kelebihan bersugi, tapi dapat pahala bersugi. Bayangkan orang yang bersugi ni, dia lebih baik daripada 70 orang yang sembahyang biasa. Kita sembahyang 70 kali tak sugi, sama dengan orang sembahyang sekali bersugi tu, sama dia. Bersugi. Dan dia bagi tahu lagi bersugi itu ada sebahagian daripada sunat wuduk. Ada juga termasuk bahagian sunat wuduk. Memang ada pun, nanti kita belajar bab wuduk, nanti termasuk bahagian sunnah berwuduk itu adalah bersugi. Dan tempat di antara membasuh kedua belah tangan dan berkumur. Maksudnya di antara sunat wuduk tu, waktu dia termasuk dalam sunat wuduk tu adalah antara basuh tangan dan berkumur-kumur. Contoh kita lupa, kita basuh tangan, aku tak sugi lagi boleh tak ambil sunnah sugi pun? Boleh, selama masih dalam waktu antara basuh tangan dan berkumur. Tapi kalau dah basuh hidung, dah tak ada sunnah dah, tak sunnah dah waktu tu. Faham tak? Ini pendapat yang muktamad setakat ulama. Dan waktu makruh bersugi bila? Ada makruh pula. Makruh ni kalau kita buat, kita tak dapat pahala, tapi tak dapat dosa. Tapi kalau kita tinggal dapat pahala. Apa dia? Yang ni yang masyhur daripada ulama Imam Syafi'i kita. Bila orang puasa sunat ataupun puasa fardu, bila matahari naik atas kepala, itu nama dia pukul 12 tengah hari yang kata. Bila dia jatuh ke bawah sana, contoh macam matahari naik daripada sana. Bila naik tu betul atas kepala, kalau kita bubuh bayang-bayang ni, kalau kita tengok bayang-bayang ni jadi bulat. Bayang kita jadi bulat, sama macam bentuk ni. Itu matahari atas kepala. Tapi bila dia bergelincir dah matahari, tu bila bergelincir, maksudnya bergelincir tu dia tengok dari segi ukuran bayang-bayang. Kalau kita buh lampu kat sini, dia akan ikut bentuk ni, bentuk sama dengan benda yang kita ukur tu. Tapi kalau dia panjang bila dia panjang tu namanya gelincir. Sikit je saja dia nama gelincir. Bila waktu gelincir tu, antara 12 tengah hari sampai dalam 12.35 ke, bila gelincir kita sugi waktu tu, dia jadi makruh. Makruh. Bila makruh ni kita buat tak dapat apa dah. Rugi dah, pahala puasa pun tak dapat. Puasa saja. Tetapi kata Imam Nawawi ni termasuk orang yang bermazhab Imam Syafi'i juga. Dia termasuk orang kata apa? Banyak murid pada Imam Ashabus Syafi'i, masih lagi termasuk ulama-ulama Imam Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Dia kata tak apa, boleh sugi walaupun dalam keadaan matahari gelincir pun. Dia bagi pendapat tak makruh. Kita boleh amalkan benda ni, boleh amal, tapi kita kena tahu apa yang pendapat yang kita ambil. Kalau kita kata aku bersugi, boleh. Bagi aku boleh, aku ambil mana? Pendapat Imam Nawawi. Itu kita beramal dengan berilmu. Kalau kita beramal ikut-ikut orang kata makruh, kita ada goyang. Kan tahu tak, Imam Syafi'i kita mazhab macam makruh. Memang makruh, tapi aku ambil yang tak makruh. Pendapat apa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu asal Imam Syafi'i juga. Boleh. Kalau nak tahu, main jumpa Ustaz Heri. Susah sangat main jumpa saya. InsyaAllah. Okey nak? Habis itu. Sugi. Okey, kita tengok bersugi ni cara dia paling mudah. Semua pegang sugi. Dah habis dah ngaji. Pegang sugi semua. Lepas ni kena buat amal seminggu nah. Balik rumah letak, balik kurang sehari sekali. Yang tak amal ni free.
Benda free ni kita kena rasa terima kasih. Terima kasih tu kita buat. Nak pegang dia macam mana? 3 jari ke atas. 3 jari ke atas. 3 jari duduk atas ni. Tak boleh pegang ni. Kalau pegang dia letak pun jatuh. Lepas tu yang ni tahan. Anak jari tahan. Anak jari dengan ibu jari tahan. Ada orang cakap bubuh bawah tu bawa pungkak dia ni. Boleh. Tahan lah senang. Boleh. Macam ni lah kita pegang dia. Ini pun kaedah macam kita minum juga. Minum ayak tau. Kita minum ayak kat gelas ni. Contoh ni saya bagi petua. Tapi sebenarnya amalan sunnah. Kalau ayak kita pegang gelas, kita letak anak jari kita bawah, dia akan ada tanda. Kalau ayak tu panas, anak jari kita ni akan rasa sejuk, berarti ayak tu ada sihir. Ataupun ada orang buat racun. Jangan minum. Kalau ayak tu panas, bawah rasa sejuk, jaga, hati-hati. Tapi kalau ayak tu sejuk, bawah rasa panas, itu pun hati-hati. Sebab ada benda yang tak elok. Lebih baik kita tinggalkan. Kadang-kadang orang tak kenal tiba-tiba bagi minum. Kita buat macam ni. Walaupun ayak mineral water, kita buat macam ni. Tengok rasa macam mana. Satu lagi petua dia, kita angkat lidah macam ni. Kita calik. Kalau tak geli, berarti ada tanda tak elok. Ini petua saya dapat daripada Indonesia. Kalau geli okey, geli normal. Tapi kalau buat tak geli, ada orang buat tak nanya kita, hati-hati. Jangan cepat kita bertindak buat satu. Ni petua macam orang perempuan ni sangat bahaya, terutama anak muda. Orang nak buat pengasih lah apalah, bagi ayak lah, kadang-kadang orang bagi hadiah lah. Yang tu semua kena hati-hati. Ni petua untuk kita nak menghalangi diri kita daripada sihir dan ancaman yang kita tak nampak. Itu petua lah. Faham tak? Boleh buat. Ini sama macam kita pegang gelas. Pegang gelas 3 jari macam ni. Minum, cara minum dia 3 nafas. Walaupun ayak banyak ni kan. Minum sekali, nafas ambil lain. Minum kali lagi, 3 nafas. Sebesar apapun, sunnah Rasulullah 3 kali nafas. Bukannya minum bukan macam tu. Sekali nafas tu. Minumlah banyak mana pun. Tapi kena habiskan 3 kali nafas. Kalau yang mineral banyak tu, 3 kali nafas. Maksudnya 3 kali nafas ni masa kita nak minum tu. Contoh setakat kita nak minum, kita haus, janganlah minum macam kita minum sebelum ni bluk habis lega. Alhamdulillah juga. Tapi cara tak sunnah. Cara sunnah 3 kali nafas. Bukan 3 kali deguk. 3 kali nafas. Walaupun ayak banyak ni sikit lah. Ayat Zam-Zam sikit lah. Orang bagi kita seorang kecil. Kita minum bismillahirrahmanirrahim. Minum, ambil nafas lain. Yang paling baik bismillahirrahmanirrahim, telan alhamdulillah. Lepas tu baca lain bismillahirrahmanirrahim, telan alhamdulillah. Itu yang paling sunnah. Memang sunnah Rasulullah SAW. Kalau boleh buat yang tu, makanan yang masuk dalam badan kita akan jadi ubat semua. Tak ada penyakit dah. Cek doktor pun, doktor kata tak ada penyakit dah. Ni amalan sunnah ni semua ada resep dalam doktor. Paling baik baca bismillah, telan alhamdulillah. Baca lagi bismillah, alhamdulillah. 3 kali nafas. Faham? Kalau Allah Ta'ala takdirkan cara kita buat macam tadi, ada racun, ada orang buat, biasanya Allah akan tunjuk petanda dia, pecah gelas tu. Kalau gelas lepas tu ni kalau macam kita tengah minum ni, biasa kat kedai-kedai kan, kadang-kadang gulai hangat lah apalah, kita buat dua petua ni tadi. Geli ke tak? Kalau tak geli tu, ada lah tu. Antara Allah jaga kita melalui kita cedok, pecah dua, ataupun Allah Ta'ala akan jadikan pahala macam-macam, timbul limpah lah, kita tak jadi makan. Itu tanda-tanda Allah jaga kita lah tu. Benda ni kita tak nampak kat sini banyak, tapi belah-belah mana ada kuat ni benar nampak juga. Pasal dekat Perak pun ada juga, dekat macam-macam lah. Allah Ta'ala nak jumpa dengan mereka, kita hanya tahu tapi bukan kita nak cari lah. Kalau kita cari lagi, kena sungguh, salah pula kita. Tak mesti nak makan lah, ada orang bagi gelas tu, buat lah. Yang tu petua lah. Biasanya kita guna waktu petua tu macam hati kita tak sedar, asal macam hati tak tenang, macam kita buat lah. Okey, pegang dia macam tadi. Lepas tu pusingan dia pada kanan. Kanan dia macam bentuk
Nombor 8. Tahu nombor 8? Mesti nombor 8 3 kali. 1 2 3. Lepas tu naik ke atas. Naik atas ni masuk ke dalam. Lepas tu bawa pulang ke lidah. Habis. Masuk ke dalam ni tonyoklah 3 kali balgam ke atas langit ni. Itu untuk hilangkan kahak. Lepas tu tapi dalam Batu Muin bagi tahu sedutan pertama tu kita boleh telan. Yang pertama. Dalam Batu Muin, kita Batu Muin saya mengaji. Tapi kalau tak telan geli pun tak apalah, sudah. Satu setiap kali dalam seminggu ataupun 3 hari kita potong ganti. Potong ganti. 3 hari sekali ke ataupun seminggu sekali ke. Tengoklah keadaan. Yang ni kena buat bagi bulu lah, yang tu tak ada bulu lagi tu. Dia kena katak pakai tu, pakai batu lesung. Gigi boleh. Potong kulit dah dulu. Gigi sikit nak apa lagi gigi palsu ni itu susah tak? Pakai ni pandai-pandai lah, tengok macam mana. Gigi dah. Nanti boleh amalkan ni. Nak amalkan. Esok boleh amalkan lah lepas main subuh ke. Nak main subuh buang pakai perempuan lagi semangat kalau amal ni. Ingat benda ni dia akan jadi senjata kita tau. Senjata kita daripada sihir, daripada penyakit-penyakit yang kita tak tahu asal usul, Allah akan jaga. Tapi benda ni kadang-kadang orang saya pernah jumpa jenis orang yang dia percaya benda ni, dia pergi beli. Kadang-kadang dia gantung kat tasbih, pasal tak? Tasbih. Dia ikat kat tasbih. Pasal tak dia ikat kat tasbih? Tak pasal lah. Ada dia tu cik je. Ikat. Maksudnya kalau digantung tu pun guna, kalau walaupun dia tak guna dia letak power dia kurang power dia. Dia power dia ni orang kata apa? Ya. Power dia ni letak pada amalan. Sebanyak mana kita guna dia tu, makin kita guna semakin dia bercas. Faham tak? Cas dia tu kita guna. Kalau kita beli, kita kata ni hebat, tapi kita simpan, nanti kita bawa keluar, ada mana hasuk kita bawa keluar. Dia tak berapa nak tajam. Sebab dia punya nur tu letak amalan. Amalan tu yang jadi power dia tu. Kayu tu dah power dah. Memang power, tapi amalan tu lebih kejap lagi. InsyaAllah kalau kita amal ni, niat satu ya amal. Kita amal nak ikut Rasulullah. Sebab apa Rasulullah buat? Kita yakin dalam perbuatan Rasulullah pasti ada kejayaan. Itu kita kena pegang prinsip kita ikut sunnah, sebab kita yakin dan dalam sunnah Rasulullah pasti ada kejayaan dunia akhirat. Bukan hanya akhirat, dunia dan akhirat. Kita kena yakin dalam sunnah ada kejayaan dunia dan akhirat. Titik. Jangan ada perkataan lain lagi. Tapi itu merusak. Saya sugi tapi tu merusak. Jangan duk sebut tapi. Yang ni kena ada prinsip kehidupan kita. Kita kena buat prinsip kehidupan. Bukan prinsip saya sebagai kakak, prinsip saya sebagai ustaz. Bukan. Prinsip saya sebagai manusia yang hidup di muka bumi. Setiap sunnah ada kejayaan dunia akhirat. Ni kena ada prinsip. Baru kita ada kekuatan untuk kita nak beramal. Walaupun kita sakit, walaupun saya sugi tak ada, kita akan buat juga walaupun hanya berapa minit ni? Secarik. Gesek macam ni pun dapat dah pahala. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab kita percaya dengan kehidupan kita buat macam ni, kehidupan kita akan jadi lebih baik. Sebab benda ni akan menjadi corak kehidupan. Dia bukan main yang kata apa, kita buat ni sebab kita nak dapat markah lulus dah. Dia bukan masalah markah, dia main kehidupan. Ingat, kehidupan kita ni, berjaya dunia ni sebab ikut Rasulullah ya. Bukan sebab kita banyak harta. Jadi kalau banyak harta macam lah Qarun kaya lagi, tapi dia tak berjaya pun. Kalau kata dia ni pangkat banyak, pangkat ni macam siapa? Fir'aun. Nanti Allah Ta'ala akan seru, waqaru Fir'aun wa Haman. Mana apa itu Qarun, Fir'aun, Haman? Kumpul. Mereka akan ikut mereka tu. Cerita ni dahsyat lagi. Lagi semua orang tak mau kerja dah. Terlalu faham sangat. Bukan maksud pasal tu. Maksudnya hati kita ni, kita sediakan keyakinan kita. Jangan kita cepat ragu.
Jumpa orang kata hantar dah sugi ni zaman dulu ya, sebab tak ada bergigi. Lah ada bergigi buat apa pakai kayu sugi lagi? Nampak tak? Lah ni orang buat kayu sugi tu, orang buat ubat gigi dah. Sama ya. Ubat gigi tu dah ada sugi dah. Kita kalau tak mengaji, kalau kitab ni kita tak tahu sebenarnya Rasulullah SAW buat apa yang terlahir daripada Rasulullah itu yang terbaik, yang patut kita ikut. Jangan kita persoalkan. Kalau kita persoalkan, sama macam kita tak setuju dengan apa yang Rasulullah buat. Kita dengan Rasulullah mana yang lebih faham dengan hidup ni? Mana yang lebih faham? Kalau kata doktor dengan Rasulullah, mana yang lebih faham? Kita kena main gol tu. Kalau tak, kita di ombak-ambik kan. Kita jadi macam tu ombak-ambing. Tak tahu mana satu yang betul. Lah kali kita buat amalan, sebab kita buat tu sebab takut. Depan dia kita buat bergigi. Main depan ustaz buat sugi. Dia jadi dua muka. Itu bahaya. Kita mengaji ni tujuan dia nak mewujudkan keyakinan kita kepada benda yang kita buat. Macam lah ni kita duk mengaji. Tujuan mengaji supaya kita buat satu amalan tu kita yakin. Supaya tak dia ragu lagi. Sebab benda yang kita buat ni kita tahu ilmu dia. Tujuan ilmu tu adalah untuk mewujudkan yakin. Bukan tujuan ilmu nak untuk orang cakap kita ni ustaz, kita orang mengaji, bukan. Cukup lah. Ni pun nak ceramah juga. Ada cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillah. Dah ada dah, tutup dah.